Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang berbahagia saudara pengacara majlis, yang saya hormati pengurusi dan sekalian ahli jawatan kuasa lembaga pentadbir Masjid Al-Istiqamah, para imam, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurnia kepada kita sekalian, dan kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat bersama-sama salat berjamaah di masjid, dan juga kita dapat bersama-sama pula berkenalan, bermuzakarah. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama bicarakan ini akan terus menambahkan ilmu dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini saya rasa suatu keistimewaan. Saya selalu memberi ceramah syarahan di masjid atau di tempat-tempat lain, hanya berpeluang dapat segelas air. Tapi sekarang alhamdulillah ada air, ada limau. Alhamdulillah. Dan sekiranya ada yang sudi, boleh sama-sama. Sila. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saya sebenarnya telah diminta untuk menyampaikan suatu syarahan, satu tajuk yang berat, satu tajuk yang besar, yaitu siapa yang mengenal dirinya niscaya mengenal Tuhannya. Bila kita sebutkan tentang kenal diri ini, sebenarnya kalau saya tanyakan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian secara jujur, apakah tuan-tuan dan puan-puan sudah kenal diri tuan-tuan semua? Saya rasa rata-rata kita semua dah kenal. Kalau saya ambil gambar tuan-tuan semua, saya ambil gambar, kumpulkan semua gambar tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya satu persatu, ini gambar siapa? Saya rasa semua boleh kenal. Ini gambar saya. Macam mana awak tahu ini gambar awak? Saya kenal lah, ni diri saya, ni gambar saya. Jadi maknanya kita sudah kenal diri kita. Tapi apakah dengan kenal itu sudah kita kenal Tuhan kita? Apakah dengan kita kenal inilah muka saya, inilah wajah saya, dengan itu kita sudah kenal diri kita dan kenal Tuhan kita? Ya atau tidak, saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Sebab masing-masing saya tak dapatlah untuk menilai tidak atau ya. Ini adalah bergantung pada diri kita sendiri. Yang kita rasakan kita dah kenal diri kita, apakah kita sudah kenal Tuhan kita? Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita membicarakan kenal diri ini, sebenarnya dia ada dua cara. Kenal cara singkat, kenal cara yang mudah, atau kenal dengan cara yang jauh, cara yang sulit. Nak kenal cara mudah atau nak kenal cara yang sulit, yang susah? Mana satu yang kita nak? Nak cara kenal yang senang, yang mudah? InsyaAllah saya boleh tunjukkan. Ceramah ni pun takkan lama, 5-10 minit habis. Kita dah boleh bersurai dah.
Itu cara kenal yang pendek, yang mudah. Dan ada kenal yang panjang. Sama juga seperti kalau satu orang tanya kita, mana telinga? Ini telinga. Ini cara mudah. Ini telinga. Kalau ditanya mana telinga, kita kata ini telinga. Sama juga. Tapi caranya itu jalan jauh lah. Terpulang bagi kita, mana yang kita mau. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat rahimakumullah. Bila kita membicarakan tentang kenal diri ini, sebenarnya ada beberapa perkara yang kita perlu fahami. Pertama, kita boleh bicarakan tentang kenal asal usul kita. Asal usul kita, itu satu. Itu kenal diri. Yang kedua, kita kenal tujuan, matlamat kita dijadikan oleh Allah. Kenapa saya hidup dalam dunia ni? Apa tanggungjawab saya? Apa peranan saya sebenarnya? Itu pun kenal diri. Kemana saya akan pergi selepas ni? Itu pun dinamakan kenal diri. Dan lagi satu yang kita katakan kenal diri juga, ialah kita kenal unsur-unsur yang ada dalam diri kita. Roh kita, jasad kita, akal kita, nafsu kita, hati kita, itu pun termasuk kenal diri. Jadi sebenarnya bila kita nak membicarakan kenal diri ini, itulah yang saya katakan, kita boleh ambil cara mudah, senang saja begitu. Seperti saya kata tadi, ambil gambar. Okey, kita dah kenal dah. Dah boleh balik dah. Dan lagi satu, kita kenal secara terperinci, secara detail. Seperti saya ambil satu contoh, limau ni, orange ni. Kalau kita lihat, saya tunjukkan ni pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya tanyakan, apakah buah yang sedang saya pegang? Mudah kita katakan ini adalah buah orange ataupun limau. Saya ingin tanya, yang mana satu dia makan limau? Inilah yang Ustaz pegang lah, limau. Yang saya pegang ni adalah kulit limau. Saya pusing dalam dia. Kita akan nampak. Okey, kita kupas semua. Ini nak jalan jauh lah. Okey, saya kupas satu persatu. Ini malam bukan majlis syarahan sebab saya diberitahu ada bincang-bincang. Okey, jadi kita bincang-bincang lah, insya-Allah. Bila saya kupas, kita akan nampak ini adalah kulit limau. Dia sudah terpisah daripada limau. Kalau saya tunjuk ini saja, awak dah tak katakan ini limau, tapi awak akan katakan kulit limau. Saya tunjukkan ini pula. Apakah ini limau? Ia limau. Saya kupas lagi. Ini ada kulit tipis, kulit dalam dia. Bila saya kupas ni, apakah ini limau? Awak akan katakan bukan. Ini kulit dalam limau. Apakah yang awak lihat ini limau? Ia. Kalau ia, saya ambil lagi sebutir demi sebutir. Apakah ini limau? Kalau ia, saya perah dia. Awak akan nampak airnya keluar. Sekarang yang tinggal apa? Awak akan kata hampas limau, bukan limau. Air yang ada dalam cawan atau gelas, apa itu? Awak tak akan kata itu buah limau, tapi awak akan kata adalah air limau, perahan daripada limau, air limau. Mana limau dia? Kemudian saya minum air limau tu, katalah saya ambil, saya makan. Saya katakan limau ini manis. Apakah awak percaya? Mungkin awak katakan saya percaya. Kenapa awak percaya? Ustaz takkan cakap bohong.
Ustaz takkan jaga bohong. Ni lagi ramai orang tengok ni. Balik orang rasa semua macam ustaz pembohong. Misalnya, bila saya katakan limau itu manis dan awak percaya limau itu manis atau masam, awak yakin limau itu manis atau masam. Yakin awak itu adalah yakin dengan ilmu yang saya sampaikan. Itu yang disebut ilmu yakin. Tapi awak sendiri belum rasa. Awak sendiri lihat daripada jauh. Tapi bila awak datang dekat di meja saya, awak lihat benar-benar. Awak cuba hidu dia. Rasanya memang rasa manis. Terasa bau dia, bau manis. Awak pun lihat. Awak yakin. Itu disebut ainul yakin. Bila awak masukkan dalam mulut, awak telan, awak rasa, barulah hakul yakin. Baru sempurna yakin awak benar-benar limau ini manis. Kadang-kadang bau manis, bila rasa tak manis. Jadi kesempurnaan kenal, ini yang kita nak bicarakan. Kesempurnaan kenal itu sebenarnya adalah terletak pada rasa, bukan hanya pada lihat, bukan sahaja pada jamah, bukan sahaja pada sentuh, tetapi pada rasa. Man lam yaduk lam ya'rif. Siapa yang tidak rasa, dia tidak tahu. Sebab itu saya katakan pembicaraan ini suatu pembicaraan yang besar. Ini suatu yang abstrak sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan dapat ikutilah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu dan hidayah, insya-Allah. Ini suatu pembicaraan yang abstrak, suatu rasa sebenarnya. Jadi hakikat limau itu kita dapat mengetahui masam ataupun manis dia, ataupun pahit dia, ataupun tawar dia, apabila kita rasa dia. Sama juga seperti orang yang mengikuti kursus haji. Ini sekarang sibuk orang pergi haji, pergi umrah. Bila seorang guru ataupun ustaz menyampaikan tentang kursus haji, dia tunjukkan kita bila sampai Mekah kita akan tawaf. Di Masjidil Haram tu ada Kaabah. Salah satu penjuru Kaabah ada Hajarul Aswad, iaitu batu hitam. Kita yakin. Tapi awak sendiri belum nampak itu batu hitam. Hajarul Aswad belum nampak. Jadi yakin awak tu yakin dengan ilmu. Bila kita sampai di Mekah, kita nak mulakan tawaf, kita tengok daripada jauh. Sebab nak pergi dekat susah, ramai orang. Nampak dari jauh benar ada Hajar Aswad, nampak. Yakin kita bertambah, ainul yakin. Sebab kita dah nampak. Bila awak dapat kucup Hajar Aswad, yakin awak lebih bertambah, hakul yakin. Sebab itu orang yang tak faham biasa tanya, ni orang rebut-rebut tolak-tolak nak cium ni apa? Kan sunat aja. Sebab awak tak rasa apa yang dirasa. Kalau awak rasa apa yang dirasa, perkataan sunat tu tak timbul. Bila kita dapat cium, awak lihatlah siapa-siapa jamaah yang dah dapat cium Hajar Aswad, balik hotel ke, jumpa kawan dia, muka dia akan lain, keadaan dia lain. Ini kesan daripada apa? Rasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kalau kita perhatikan, kalau kita sebutkan tentang asal kejadian kita, ni kita bicara dahulu apa ni, top dia punya bab-bab dululah. Kalau kita bicarakan tentang asal kejadian kita, proses kejadian kita ni, Allah Subhanahu wa taala perlu sebutkan ada berapa tahap. Mula-mula Nabi Adam alaihissalam min turab, daripada tanah. Itu asal kejadian kita lah. Kemudian kita pula anak cucu Adam ni daripada nutfah, daripada air mani. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran min alaqah, daripada segumpal darah. Itu proses dia. Sampailah kita jadi lengkap ni.
walaupun asal kita air mani, walaupun asal kita tanah, walaupun asal kita darah, segumpal darah, boleh tak kita katakan sekarang, saya ini darah? Boleh tak kita katakan sekarang, saya ini tanah? Tak boleh. Sebab itu ada pantun lama dulu, dia kata apa? Asal kapas dibuat benang, dari benang dibuat kain. Kita lihat proses dia tu. Mula-mula kapas, dari kapas dibuat benang, dari benang dibuat kain, daripada kain dibuat baju. Kemudian barang lepas jangan kenang. Itu dia kata, barang lepas jangan kenang. Kenapa? Sebab dah jadi orang baru. Awak tak boleh kata saya pakai kapas sekarang. Awak tak boleh kata saya pakai benang sekarang. Sebab benang kapas ni dah jadi orang lain. Dah jadi lain sekarang. Dah tak sama lagi. Inilah proses yang perlu kita sama-sama faham. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang belajar ilmu kenal diri, mereka tak kenal Tuhan. Tetapi sebaliknya mereka kenal yang terbalik. Tuhan ni kalau dibaca terbalik jadi apa? Hantu. Tuhan tu hantu, hantu, hantu. Salah kenal diri, tidak kenal Tuhan, kenal hantu. Ini bahaya, waliyazubillah. Sebab itu ada orang cuba belajar kenal diri, akhirnya tak ibadat, akhirnya tidak sembahyang lagi. Sebab dia sudah salah mengenal diri. Bagaimana boleh salah? Sebab dia kenal diri dia yang sekarang ni. Kita kalau kenal diri kita yang sekarang ni, takkan kenal Tuhan. Katalah misalnya seorang di antara kita ada pangkat doktor lah. Satu orang tanya, boleh saya kenal awak ni siapa? Awak tak kenal saya doktor. Dia akan bawa title dia. Saya doktor, saya imam. Dia ni siapa dia ni? Inilah imam Masjid Istiqamah. Orang tak sebut nama lagi, sudah sebut title dia, imam. Ada orang balik haji, dulu nama Osman, balik haji panggil Osman tak boleh. Kenapa? Dah ada title sekarang, Haji Osman. Misal lah, ni maaf kalau yang ada nama Osman ni, ini bukan ini satu contoh sajalah. Jadi bererti title itu, keadaan itu, keadaan satu ketika boleh merubah sikap seseorang sampai dia lupa diri dia. Ini orang banyak lupa diri. Sebab kenapa? Sebab dia sudah bawa pangkat dia. Ini yang bahaya. Sebab itu kalau kita perhatikan surah yang dibaca tadi oleh kari undangan tentang surah Isra tu, peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam peristiwa itu, subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Allah tidak sebutkan nama Nabi Muhammad. Allah tidak sebutkan pangkat Nabi Muhammad itu Rasul, Nabi, tidak. Tetapi Allah sebutkan bi'abdi, akan hambanya. Hamba. Jadi walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naik tempat yang paling tinggi sekalipun, sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad pangkat dia tak akan bertukar. Tetap dia adalah hamba Allah. Ini kadang-kadang baru kita, katalah kebetulan imam tak datang, muazzin tak datang, jamaah minta kita jadi imam saja, kita pun dah rasa habis sembahyang, siapa sangka saya boleh jadi imam Masjid Istiqamah. Bila awak jadi? Baru tadi sekejap. Macam mana awak jadi? Imam tak datang, saya jadilah. Siapa yang lantik awak? Itu tak kisahlah. Yang penting saya dah duduk, dah berdiri kat sejadah imam, saya dah jadi imam dah. Resmi tak resmi lain cerita. Itu pun kadang boleh ganggu jiwa seseorang. Jadi apa yang nak saya katakan, Allah Subhanahu wa taala hendak menerangkan kepada kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj yang begitu besar sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak bertukar kedudukan dia. Tetap dia adalah hamba Allah. Dan darjat yang paling tinggi di sisi Allah adalah hamba. Ini yang perlu kita kenal sebenarnya, tuan-tuan. Kita harus kenal diri kita di hadapan Tuhan. Kita harus kenal diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah hamba kepada Allah. Itu sebenarnya. Sebab itu perkataan ahli sufi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu dia ada sambungan dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa nafsahu bil fana'i arafa rabbahu bil baqa'i, wa man arafa nafsahu bil baqa'i arafa rabbahu bil fana'i. Tapi selalu orang stop dekat awal aja lah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, sampai situ saja. Tapi dia ada sambungan. Siapa yang kenal dirinya, niscaya akan kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya bil fana, dia kenal dirinya dalam keadaan binasa, dirinya tak kekal, dia akan kenal Tuhannya dalam keadaan kekal. Tapi kalau satu orang kenal dirinya, dirinya tu yang akan kekal, dia akan kenal Tuhannya tu tak kekal. Jadi dalam kita mengenal diri kita tu membawa nilai kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau awak rasakan awak ni berkuasa, awak rasa Tuhan tak berkuasa lah. Sebab itu ada orang tak mau sembahyang, tak mau ibadat. Kenapa? Sebab dia dah rasa dia segala-galanya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hasil daripada kenal ini, dia membawa kepada suatu penghujung. Ada orang yang mengenal dirinya tu sebagai orang yang paling hina sekali, yang tak ada nilai apa-apa, yang tak ada faedah apa-apa dirasakan. Sampai kalau dia tengok monyet yang pandai lompat sana lompat sini, dia rasa monyet lagi bagus dari dia. Sebab itu bila dia rasakan monyet lagi banyak manfaat, monyet boleh turunkan buah kelapa lah, dia rasakan dirinya pun tak sepandai monyet, akhirnya dia sembah monyet. Sebab dia rasa monyet tu lebih baik dari dia. Ada orang tengok gajah, dia rasa gajah tu lebih banyak manfaat, boleh tarik barang-barang berat, gading dia boleh digunakan, kulit dia dan sebagainya, dia rasa gajah lebih baik dari dia, akhirnya dia sembah gajah. Dia tengok lembu, daging lembu boleh dimakan, tulang dia, tanduk dia, kulit dia, semua banyak ada manfaat. Tapi dia rasakan dirinya sebagai manusia yang tak ada manfaat, dia rasa lembu lebih baik dari dia, akhirnya manusia sembah lembu. Dan ada pula manusia yang menganggap dirinya berkuasa, dirinya segala-galanya. Apakah lagi bila ramai pengikut, banyak harta, berkuasa pula dalam sebuah negara misalnya, seperti Firaun. Akhirnya Firaun tu mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Subhanallah. Sebab dia terpengaruh dengan pangkat dan kedudukan dia. Jadi ada manusia melampau. Ni manusia yang melampau, pandang dirinya tu rendah betul, hina betul. Itu melampau. Akhirnya dia anggap binatang tu lebih baik. Dan ada manusia yang melampau, merasakan dirinya tu berkuasa, akhirnya dia tak percaya kepada Allah, dia pula minta disembah. Sebab itu dalam Islam kita di tengah-tengah. Umat Islam, orang yang beriman ini adalah orang yang bertahan sederhana. Siapa kita sebenarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada para malaikat sebelum kita dijadikan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku akan jadikan di muka bumi khalifah. Khalifah ini berarti wakil Tuhan. Jadi kalau kita memimpin, kita memerintah dalam dunia ni, bukan kita pemerintah mutlak, kita hanya wakil daripada Allah. Ada yang lebih berkuasa daripada kita. Sebab kalau tidak, kita akan jadi hamba kepada dunia. Ini ramai orang jadi hamba pada dunia.
saya ingin memperhambakan diri saya dengan dunia. Jadilah hamba dunia. Ada orang mengatakan saya ingin memperhambakan diri saya pada masyarakat. Jadilah hamba masyarakat. Jadi sebagai kita umat Islam tak boleh. Kita tidak boleh menjadi hamba yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah dah tegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada Allah. Hanya menjadi hamba Allah. Jadi pada dunia kita penguasa. Kita yang mengatur sebagai wakil Tuhan. Dan kepada Allah kita adalah hamba Allah. Jadi ini pertengahan yang harus kita fahami. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah Subhanahu wa taala hendak menerangkan kepada kita supaya kita dapat mengenal Tuhan, ini yang kita bicarakan. Bagaimana nak kenal Tuhan? Kita lihat wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bacalah, kenallah Tuhanmu yang telah menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu, kenallah Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi maknanya, kalau kamu nak kenal Tuhan, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Kalau kamu nak tahu siapa Tuhan sebenarnya, Tuhan yang menciptakan. Itu Tuhan yang sebenarnya. Dan untuk mendekatkan kita lebih faham, lebih kenal Tuhan, Allah dulukan diri kita yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Min alaqah, dari segumpal darah. Jadi maknanya, walaupun pangkat kita begitu tinggi sekalipun, harta kita melimpah-limpah banyak, pengikut kita ramai, ingatlah, asal kejadian awak daripada segumpal darah. Jangan pandang sekarang ni. Kalau awak pandang sekarang yang awak ada pangkat, ada kedudukan, ada harta, awak tak akan kenal Tuhan. Tapi ingat asal awak tu daripada segumpal darah. Dan segumpal darah inilah juga Rasulullah SAW biasa menegaskan, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah atau segumpal daging. Kalau baik segumpal darah atau segumpal daging itu, baiklah seluruh jasadnya. Kalau rosak segumpal darah atau segumpal daging itu, rosaklah seluruhnya. Itulah mudghah. Itulah dia hati. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itulah dia hati. Macam mana dibawa kaitkan dengan hati? Kalau kita perhatikan diri kita ni sekarang, bila Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam AS, daripada tanah, itu jasad Nabi Adam AS. Kemudian setelah lengkap jasad Nabi Adam AS, Allah Subhanahu wa taala hembuskan ruh ke dalam jasad Nabi Adam. Apa itu ruh? Ini biasa ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka semua bertanya kepada ya Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan pada mereka yang bertanya itu, ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi ruh termasuk urusan Tuhan. Jangan fikir, jangan selidik apa hakikat ruh. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tak diberi ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan sikit saja. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu isyarat kepada kita. Ada perkara kamu tak akan dapat selidik dengan lengkap, dengan sempurna. Hakikat ruh yang sebenarnya kamu tak akan dapat tahu sebenarnya. Kalau tahu pun hanya sedikit saja. Kenapa? Dengan inilah manusia al-ajzu,
Manusia ni bila merasakan lemah, dalam keadaan lemah itulah dia dapat mengenal. Lemah untuk dapat mencapai, itulah suatu pencapaian. Awak merasa lemah untuk mendapatkan sesuatu pencapaian, disitulah awak dapat suatu pencapaian. Bila awak merasa lemah untuk mengenal hakikat roh, disitulah awak tahu bahawa kita punya ilmu tidak seberapa. Ada yang lebih maha tahu. Kenapa tak semua perkara saya tahu? Bererti ada yang maha kuasa, yang boleh menghalang, menyekat akal kita, kemampuan kita untuk mencapai sesuatu. Di situlah baru kita sedar ada yang maha berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab manusia ini, bila kita belajar sifat 20, wujud, kidam, baka tu semua, bila kita belajar sifat 20, ada yang 7 sifat ma'ani yang wajib bagi Allah, seperti kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam tu semua kita tahu. Itu sifat Allah. Dan lagi satu 20 pula sifat yang mustahil. Lemah, mati, tidak mendengar, buta, tuli dan sebagainya. Itulah sifat kita. Kita ni asalnya mati, Allah yang hidupkan. Kita tak mendengar, Allah yang beri pendengaran. Yang mendengar Allah. Sebab itu Allah mendengar tak gunakan alat. Allah tidak bersifat mata, Allah bersifat mendengar. Kita yang bersifat alat, mata, sifat kita. Bila Allah tak berikan kemampuan untuk melihat, mata tak ada kemampuan untuk melihat. Kita hanya alat saja. Jasad kita pun begitu juga. Kalau tak diberikan kemampuan untuk hidup, jasad itu, tanah itu tetap menjadi tanah juga. Dia tak boleh bergerak. Maknanya, apa yang paling penting bagi kita dalam mengenal diri kita, kita hendaklah mengenal diri kita ni serba kekurangan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita kenal sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kita tak ada apa-apa sebenarnya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan kita, kita tak ada. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hidupkan kita, kita tak hidup. Sebelum kita, Allah Subhanahu wa ta'ala telah jadikan jin. Dan ketua jin itu adalah iblis. Okey. Ini kita nak bicara tentang kenal Tuhan. Izinkan saya bertanya lah. Sebelum awak tanya, saya tanya dulu boleh? Sebab ni bukan syarahan, kita bual-bual, kita bincang. Saya ingin tanya, iblis ni dia kenal Tuhan tak? Iblis kenal tak Allah itu Tuhan? Dia kenal. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam AS, dia tak mau sujud. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada iblis, ma mana'aka, apa yang halang kamu? Apa yang halang kamu untuk sujud bila aku perintah sujud? Apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, kau jadikan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau jadikan dia daripada tanah. Masalahnya sekarang, bila kita lihat daripada jawapan iblis, kenapa kamu tak mau sujud? Dia tak kata macam kita selalu jawab lah. Kenapa awak tak sembahyang? Saya bukan tak mau sembahyang, saya nak sembahyang. Tak apa boleh buat, syaitan dah goda saya. Awak tak sembahyang, syaitan yang tertuduh.
Kenapa awak tak mau puasa? Saya bukan tak mau, saya tak puasa. Apa boleh buat? Syaitan dah kipas sampai tak terbangun, sahur pun miss, niat pun terlupa, macam-macam lah alasan. Kenapa awak boleh buat maksiat? Saya tahu ini maksiat, ni dosa, tapi apa boleh buat? Syaitan dah goda. Syaitan. Awak yang seronok buat maksiat, syaitan yang tertuduh. Tapi bila iblis tu ditanya, kenapa kamu tak mau sujud? Iblis tak kata, ini syaitan ya Allah yang goda saya. Dia tak cakap. Tapi dia terus kata, ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya katakan, masalahnya tadi, kenapa syaitan itu sampai derhaka kepada Allah? Bila dia merasakan dia lebih baik, aku lebih baik daripada dia, tak sepatutnya aku hormat dia, sepatutnya dia yang hormat aku. Dia lupa sekarang yang perintah dia tu bukan Adam. Kalau Adam yang mengatakan, boleh dikata, wahai Adam, aku lebih baik dari engkau. Tapi yang perintah dia Allah. Tak sewajarnya dia kata, ya Allah, engkau tak patut suruh aku sujud pada dia, sepatutnya dia yang hormat daripada aku. Tak boleh, sebab yang perintah ni Allah. Jadi inilah selalunya kita lihat orang-orang yang tidak mau beribadat kepada Allah, yang tak mau taat pada perintah Allah. Bila dia merasakan dirinya itu berkuasa, dirinya itu mempunyai kemampuan, dirinya itu mempunyai kesanggupan, dirinya segala-galanya. Kenapa saya nak belajar dengan dia? Kenapa saya nak ikut dia? Kenapa saya nak buat itu? Saya lebih baik dari dia. Sedangkan hakikatnya manusia itu tak ada apa-apa. Semua adalah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kadang-kadang kita lihat ada orang belajar. Makin belajar bukan makin tunduk kepada Allah, bukan makin takwa kepada Allah, tetapi ilmu dia membawa kesombongan kepada dia. Ini yang bahaya. Sepatutnya ilmu tadi membawa dia kenal kepada Allah, tapi kadang-kadang ilmu tadi boleh membawa satu orang terpesong jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana di sinilah bergantung pula kepada matlamat, tujuan. Kenapa kita belajar? Saya belajar untuk apa? Apa yang awak cari bila awak belajar? Apa yang awak nak sebenarnya? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita renung dengan sebaik-baiknya, kita belajar fikih ke, belajar tasawuf ke, belajar tauhid ke, belajar tarikat ke, belajar ratib ke, apa saja yang kita belajar adalah untuk kita bermakrifat kepada Allah. Itu sebenarnya. Kita belajar fikih, bab sembahyang, kita ambil bab sembahyang lah, rukun sembahyang, batalkan sembahyang, syarat sembahyang. Awak menghadap tu menghadap siapa? Menghadap Allah. Awak belajar bab haji, awak pergi haji, awak berdoa di depan Kaabah semua. Pada siapa berdoa? Pada Allah. Dan bila kita belajar sifat 20, wujud, kidam, bakar dan sebagainya, sifat siapa yang awak belajari? Sifat Allah. Bila awak baca dalam tarikat ke, dalam ratib ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, tak ada Tuhan melainkan Allah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Apa sebenarnya awak anda? Itu dapat mengenal Allah. Itu saja sebenarnya. Tapi kalau satu orang misalnya dia belajar ratib ke, tarikat ke, apa sajalah, kerana nak glamour misalnya, saya ada 10 tarikat saya masuk. Habis apa yang awak amal? Satu pun tak amal. Tak ada faedah. Awak boleh tanya saya lah, misalnya satu orang mengatakan hukum agama ni fikih, awak boleh tanyalah, apa semua saya boleh jawab. Mana haram, mana halal semua, mana wajib, mana makruh. Okey, yang wajib awak buat tak? Yang haram awak tinggalkan tak? Kalau tak jaga, tak ada faedah lah. Jadi di sinilah matlamat sebenarnya. Ini yang perlu kita fahami. Apa saja yang kita pelajari adalah untuk membawa kita kenal kepada Allah. Kalau kita tanya pula, bilakah saya tahu yang saya kenal Allah?
Bila masakah yang saya tahu, saya rasa saya dah kenal Tuhan lah. Bila masa? Saya ambil contoh beginilah. Katalah satu orang kenalkan kita lah, mungkin masih remaja dulu di sekolah ke, dengan teman, seorang teman wanita misalnya. Seorang lelaki dikenalkan dengan seorang wanita, selamat berkenalan. Ataupun lelaki dengan lelaki lah, wanita dengan wanita, selamat berkenalan. Okay. Nama saya begini, dia pun sebut nama dia. Awak dah kenal dia? Dah tahu nama dia? Apakah benar-benar awak kenal dia? Belum tentu. Kadang dah kenal daripada sekolah dah. Dah cop-cop daripada sekolah. Dah habis NS, dah kerja, terus kahwin. Macam mana awak boleh kahwin dengan dia? Saya dah kenal lama dengan dia. Dah kenal lama. Tapi bila dah kahwin, dah 10 tahun kahwin, kadang satu pihak cakap, awak dah kahwin dengan saya 10 tahun tapi belum faham-faham saya lagi. Belum kenal. Dah 10 tahun sebumbung pun tak faham-faham lagi. Maknanya belum kenal. Dulu kat sekolah kata dah kenal. Dah kenal lama. Tapi sekarang dah kahwin boleh tak kenal pula, macam mana? Ni pelik bin ajaib. Bercerai. Tanya apa pasal bercerai? Saya tak sefahaman. Dah 10-20 tahun kahwin boleh tak sefahaman, kan pelik tu. Kenapa boleh tak kenal? Apa yang selama ni awak kenal? Ini sebenarnya kenal ni, tuan-tuan dan puan-puan, kenal orang dengan kenal Tuhan. Sebenarnya kenal Tuhan lebih senang daripada kenal orang. Kenal Tuhan lebih senang daripada kita kenal orang. Kadang kita punya diri pun kita tak kenal. Saya kata terus terang, ini 1000 orang tengah beli pakaian, beli kain hari raya ni. Kadang bilik-bilik kain dekat kedai, oh cantik lah, tawa. Kalau dia tak kasih pun desak. Selagi belum dapat beli, rasa tekilan. Dah beli kain tu, bawa balik rumah, kadang tengok sampai di rumah, mak tak cantik lah. Tadi kedai cantik pula, dah balik rumah tak cantik pula. Awak menyesal. Yang pilih tu awak. Sekarang yang kata tak cantik pun awak. Kerana awak marahkan, awak berikan adik awak, ambil lah. Bila dia buat baju, awak tengok cantik pula, menyesal kasih dia. Kadang kita pun tak faham. Tadi kata okey, sekarang dah kasih orang tak okey. Macam mana ni? Belum kahwin, kalau tak dapat hidup bersama, gelap dunia. Dah kahwin lagi double gelap. Subhanallah. Di sinilah kita harus faham sebenarnya kenapa boleh jadi gini. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang berkuasa bolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Sebab masalahnya sekarang, macam kenal macam tak kenal adalah hati. Ini hati, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebenarnya yang sampai kita boleh datang dekat Masjid Al-Istiqamah ni, siapa yang dorong kita? Keputusan siapa sebenarnya? Di rumah kadang pergi ke tak nak pergi, pergi ke tidak? Macam-macam kadang terbisik dalam hati, pergi ke tidak. Akhirnya kita ambil keputusan, saya nak pergi. Siapa yang ambil keputusan nak pergi? Ini keputusan aku. Aku itu siapa? Dalam diri kita, yang mana satu aku? Ini tangan aku. Katalah satu orang wali azullah putus tangan dia. Tangan siapa ni? Ini tangan aku. Tangan aku. Ini tangan aku punya.
Ini kepala aku punya, ini badan aku punya. Bila aku punya, belum aku lah. Aku yang mana satu? Inilah sama juga macam orange ni tadi. Ini orange, bila dikupas, ini kulit dia, ini kulit halus tipis dia, ini hampas dia. Ini sulit Jadi tuan-tuan dan puan-puan, aku, kita perlu cari siapakah aku, yang manakah yang dinamakan aku. Yang membuat keputusan itulah aku, yang suka dan tak suka itulah aku, yang merasa suka dan duka itulah aku. Boleh faham lah? InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya tengok semanggu okey lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi, apa yang paling penting sekali sekarang, bila kita dah tahu sedikit sebanyak, ini saya terpaksa ambil tu sikit ni sikit begitulah, kerana kita pandangkan masa kita. Itu ceramah yang boleh membicarakan seluruhnya. Ni saya cuma ambil poin-poin dia je sedikit-sedikit. Ini anggaplah ini sebagai suatu penggerak untuk kita terus menyelami ilmu-ilmu agama ni, supaya kita terus dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Dan kita memang tidak boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna, sama ada dengan ilmu kita, dengan kajian kita, dengan amalan kita, kita tak akan dapat kenal Allah dengan sempurna kalau Allah sendiri tidak kenalkan dirinya kepada kita. Ini yang perlu kita faham. Jadi jangan sampai, ni saya perlu jelaskan, jangan sampai nanti dah balik, awak dah ikuti kursus ceramah kenal diri, kenal Tuhan, dah kenal ke Tuhan? Saya macam bela-bela. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ni ilmu ni ilmu Ma'rifat atau ilmu ni, dia ada dua. Ilmu seperti air mata air, ada ilmu seperti air hujan. Ilmu yang kita ikuti ceramah macam ni, kita pergi kelas, boleh diibaratkan ilmu yang kita pelajari, kita belajar dengan seorang ustaz, seorang guru misalnya. Ilmu tu boleh diibaratkan seperti air hujan. Bila hujan turun, tidak semua tempat kena hujan. Ada tempat hujan lebat, ada tempat hujan gerimis, ada terus tak basah. Begitu juga kita belajar. Ada orang boleh faham, saya boleh faham semua. Ada orang terus tak ada apa-apa pun. Ini air hujan. Dan ada air hujan pula kena kepala kita, kita jadi demam. Ini air hujan. Begitulah kita belajar, kita dengar ceramah, makin dengar bukan basah, alhamdulillah bersihlah kotoran saya ini kena hujan lebat, tapi ada hujan mengakibatkan kita jadi sakit. Dengar ceramah makin tunduk, macam bagus, tunduk sebab dah berat dah, balik pening. Saya pening tak boleh. Ini hujan. Jadi ada ilmu ni macam hujan panas lah, kena pening. Dan ada pula guruh berdentum, sabung menyabung, tapi hujan tak jadi. Ini kadang kita dengar ceramah syarahan kan, hebat betul, pukul meja, pukul dinding, berkubah-kubah, tapi tak ada hujan. Semua orang tak tidur punya, terperanjat, tapi tak ada hujan. Ilmu tak ada. Dan itulah saya kata, ada kadang dapat lebat, kita dapat ilmu tu.
Dan ada pula hujan lebat tapi tak dapat tampung. Habis hujan, habis air. Habis ceramah, keluar daripada Masjid Istiqamah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang penceramah cakap buih-buih. Kita yang dengar pun keluar buih. Sama-sama mandi buih. Tak dapat apa-apa. Dan ada ilmu seperti air matair yang Allah beri daripada hati kita, jiwa kita. Ini daripada jiwa yang bersih. Kita lihat Nabi Musa AS dengan Khidir. Ini kita bicara ilmu. Sebab kita tadi dah bicara kenal diri lah sedikit. Sekarang kita bicara tentang makrifat. Kita bicara tentang ilmu, makrifat. Ilmu atau makrifat ini memang suatu perkara yang penting. Dengan ilmu itulah Allah Subhanahu Wa Taala bila kurniakan Nabi Adam AS dengan ilmu itu, malaikat semua sujud pada Adam. Yang malaikat semua tak dapat ilmu seperti Nabi Adam AS. Dan bila kita lihat Khidir AS dengan Nabi Musa, ilmu yang Allah beri pada Nabi Musa AS menyebabkan Nabi Musa dapat pengikut yang ramai. Bani Israel itu ramai dengan kitab Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Khidir AS, Allah Subhanahu Wa Taala beri ilmu kepada dia yang Nabi Musa tak ada itu ilmu. Ilmu laduni. Dalam Al-Quran tak sebut berapa ramai murid Khidir. Hanya yang disebutkan berapa murid dia? Seorang aja, Musa AS. Dengan ilmu yang ada pada Khidir, Nabi Musa menjadi pengikut dia. Ini kan pelik ya? Seorang Nabi dan Rasul ikut seorang biasa dengan ilmu yang ada pada Khidir tu. Tak ramai pengikut dia, seorang. Tapi yang seorang tu mempunyai pengikut yang ramai. Ini ilmu. Jadi nak ilmu yang mana satu? Terpulang bagi kita. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin jadi pensyarah, nak jadi pendakwah pada zaman sekarang, nak jadi ustaz, nak jadi ustazah, tak susah. Saya kata terus terang, tak susah. Buku-buku agama tidak seperti zaman saya dulu masih remaja. Semua kebanyakan bahasa Arab. Sedikit benar terjemahan bahasa Melayu. Tapi sekarang ni buku-buku, subhanallah, dah banyak diterjemah. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu dah ada dah. Tak tahu cakap Arab pun senang, boleh borong. Pergi kedai-kedai buku borong, baca. Awak pun jadi orang yang alim, pandai baca, banyak baca. Boleh. Nak jadi pensyarah, pendakwah tak susah. Ambil kaset ustaz mana yang awak nak, video ada, style yang macam mana awak nak jadi pendakwah pun boleh sekarang ni. Banyak. Untuk menjadikan diri kita orang yang berilmu pada masa sekarang tak susah. Tapi yang paling susah, innama yashallaha min ibadil ulama. Itu yang susah. Sebenarnya orang-orang yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu. Innama yashallaha, semuanya yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala min ibadihi, daripada hamba-hamba Allah tu al-ulama. Maknanya ilmu yang paling utama, ilmu yang paling penting ialah membawakan kita takwa kepada Allah. Itu yang susah. Menjadikan ilmu pandai cerita tak susah. Nak mencari ilmu pandai berpidato tak susah. Tetapi tidak mendapatkan ilmu yang membawa kita makrifat, kenal kepada Allah, sampai kita takwa kepada Allah, sampai kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kita merasakan keagungan Allah, itu yang susah. Sebab dalam pandangan agama, bilakah seorang itu dipandang orang alim? Bila orang itu bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang pandai bercakap, bukan orang yang pandai tulis, tidak.
Bila seorang itu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bila satu orang itu kenal Allah, dia akan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan rasakan benar-benar dirinya adalah hamba Allah. Itulah yang kita lihat bagaimana dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita perhatikan daripada doa-doa Nabi dan seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak menyebutkan Nabi Muhammad itu adalah hamba. Jadi kenallah diri kita benar-benar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan erti yang sebenarnya. Kalau tuan-tuan mau mengenal Allah, jadikan diri kita hamba. Tidak tak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, yang tentram tadi itu, baliklah kamu. Irji'i, balik. Itu Allah panggil balik. Siapa yang Allah panggil balik? Jiwa yang telah tenang, jiwa yang telah tentram. Macam mana jiwa itu boleh tentram? Macam mana jiwa itu boleh tenang? Sekarang kita tanya diri kita masing-masing. Apakah saya telah memiliki jiwa yang tenang? Apakah saya telah memiliki jiwa yang tentram? Saya masih berkecamuk lagi lah. Kadang jumpa kawan macam problem. Zikir dia lain, tak ada problem je. Ini belum tenang. Belum dapat kerja problem, dah dapat kerja problem. Belum kahwin problem, sebab tak kahwin. Dah kahwin problem, sebab dah kahwin. Tak ada anak problem, sebab tak ada anak. Dah ada anak problem. Subhanallah. Bila nak habis problem? Problem anak masih kecil-kecil. Habis anak dah besar, dah tak ada problem. Dah besar pun problem juga. Jadi mana bila awak nak tenang? Bagaimana boleh tenang? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Bila ingat kepada Allah. Hanya ingat kepada Allah, hati itu boleh tenang. Sekarang kita tanya balik diri kita. Dah zikir belum? Dah. Dah ingat Allah belum? Dah. Dah tenang belum? Belum. Kenapa belum? Kita harus tanya balik. Allah katakan orang yang beriman hatinya tu akan tenang bila ingat kepada Allah. Kita ingat kepada Allah sekarang di mana? Kita ingat Allah tu di mana? Di otak kita? Kita ingat Allah di mulut kita? Di mana kita ingat Allah? Di hati kita? Bila awak ingat Allah dalam hati, ya, saya ingat Allah dalam hati. Yang awak ingat tu apa pula? Seorang ahli sufi, Imam Abu Yazid Al-Bustami, satu masa didatangi oleh seorang yang banyak zikir. Setelah bertahun dia berzikir, dia jumpa Imam Abu Yazid. Dia kata, Ustaz, saya sudah zikir lama, saya rasa dah bertahun, tapi saya rasa saya belum dapat lagi ketenangan jiwa. Kenapa? Jadi orang ni yang zikir tadi tu dengan sarban yang besar, dengan jubah dia, dengan tasbih subhanallah macam guli. Jadi kata Imam Abu Yazid rahimahullah, ini semua tu usah pakai-pakai ini semua. Jubah besar-besar ni janganlah. Sarban besar-besar ni semua janganlah. Pakai pakaian biasa. Jadilah orang biasa. Pakailah pakaian biasa. Jadi orang ni bila dinasihatkan begitu, dia kata subhanallah. Dia kata pada Imam Abu Yazid ni, subhanallah, saya ustaz suruh pakai macam tu. Jadi Imam Abu Yazid kata, inilah masalah dia. Sebenarnya awak tidak zikir subhanallah. Yang awak zikir tu subhani. Subhanallah tu maknanya maha suci Allah. Subhani, aku yang suci. Jadi awak tidak sucikan Allah. Yang awak anggap suci itu awak. Jadi tak boleh. Ini sebab awak tak akan dibersihkan oleh Allah hati awak. Sebab dalam awak zikir, awak rasa zikir awak tu dah besar. Awak baca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi sebenarnya bukan Allah yang Maha Besar. Yang awak rasa awak yang besar.
Zikir awak yang dosa. Ya, sebab itu Allah tak berikan awak jiwa tetap kotor. Jadi dalam awak mengatakan awak ingat Allah, awak tak ingat Allah. Yang awak ingat diri awak. Yang awak ingat zikir awak. Awak tak akan dapat apa-apa. Jadi inilah yang perlu bagi kita tu. Sampai fana. Maknanya sampai kita ni sudah tidak rasa kita ada. Jangan dah zikir 1000. Oh, saya punya zikir dah 1000 ni. Itu tu salah. Jangan ingat itu. Sebab yang disuruh banyak zikir banyak sampai awak tak ingat awak, yang awak ingat Allah. Tapi sekarang kita 1000 yang awak masih ingat 1000-nya. Sebab kadang ada orang baca dah mula-mula dah bagus dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi kerana nak dapat 1000, dia punya subhanallah pun dah tak dengar lagi. Oh dah 1000 dah. Tak boleh lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dengar la. Macam mana awak nak dapat? Tak boleh. Sebutannya pun dah tak betul. Kerana apa? Terpengaruh dengan angka. Mesti nak dapat 1000 tu. Bukan itu sebenarnya. Jadi kita harus tulus, ikhlaskan. Ini yang paling penting. Disuruh banyak zikir tu, disuruh banyak zikir supaya kita dapat continue, berterusan, dawam, berterusan. Bukan dah dapat 10,000 okay, stop saja terus. Tidak buat lagi. Bukan begitu. Supaya kita berterusan, sehingga kita tidak ingat lagi kita ingat Allah. Bila kita sudah ingat Allah benar-benar dalam hati kita, InsyaAllah kita dah tak ada masalah apa-apa lah. Sebab semuanya Allah yang jadikan. Barulah jiwa kita tu akan tenang. Bila tenang, baru Allah kata apa? Irji'i, baliklah kamu kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, dalam keadaan kamu reda, mardiyah, baru Allah reda pada kamu. Bererti dalam kita zikir tu pun kita mesti nak reda, rela. Tapi kalau dah kalang kabut baca, macam mana nak rela? Subhanallah, belum lagi ya, subhanallah. Dan tak kalau majlis tahlil kan, bila imam baca lama sikit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, di belakang pula dah buka dia punya periuk, dah tercium bau biryani. Allah, imam lambat pula. Udahlah, stop lah sampai sejuk nanti. Pikiran awak dah ke mana? Sebab itu bila amin tu, amin, sabrah, amin, sabrah yang dipanggil, sabrah datanglah. Subhanallah. Yang kita itu harus kita jaga tu. Berarti kita belum tenang, belum reda. Kita dengar azan di rumah kita, buka TV lah kata, atau buka radio, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang awak rasa? Alhamdulillah, dah sembahyang, waktu sembahyang dah masuk lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak buka TV, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, salah channel lah. Salah channel pula semua. Kalau kabut tukar channel lain. Apakah begitu? Mana letak reda? Bila kita ada keredaan tu, baru Allah reda. Baru Allah katakan apa? Fadkhuli fi ibadi. Bila kamu dah ada keredaan, baru kamu layak masuk dalam hamba Allah. Baru kamu layak menjadi hamba Allah bila ada keredaan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, nak dapat title hamba Allah ni bukan senang. Sebab orang yang menjadi hamba Allah atau hamba apa saja adalah orang yang cinta kepada sesuatu. Kita akan jadi hamba kepada siapa yang kita cinta. Kalau awak cinta kereta lebih, awak belum mandi, kereta dah mandi dulu. Kadang tak boleh tidur malam sebab takut kereta digaris dan segala-galanya untuk kenderaan lah. Ada orang cinta pada burung, subhanallah, belanja ribu-ribu untuk burung. Betul? Kita bisa lihat, dia boleh komunikasi dengan burung dia. Burung dia cakap, dia angguk. Dia cakap, burung pun angguk. Subhanallah, kita nak nampak betul mesra. Sudah sebati, itu cinta.
Dia reda belanja ribu-ribu. Satu orang cinta dengan seorang wanita, jangankan kata anda 6,000, 8,000 pun saya sanggup, sebab dah cinta. Tapi yang tak cinta, dah kasih 6,000 sengaja tokok tambah 8,000. Bodoh betul. Dia bodoh. Sebab awak tak punya rasa seperti apa yang dia rasa. Itu saja. Seperti itu yang saya katakan tadi. Orang yang cium Hajar Aswad, dia rasa sesuatu. Yang tak cium, ni apa ni, tolak-tolak, bukannya wajib, cuma sunat dia. Sebab dia tak rasa, reda tu tak ada. Jadi bila ada keredaan, baru satu orang layak masuk menjadi hamba Allah. Kenapa? Sebab dia sudah cinta kepada Allah. Mahabbatullah tu dah ada. Sebab itu dia rela memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila satu orang tu dah layak menjadi hamba Allah, baru Allah katakan apa? Wadkhuli jannati, dan masuklah dalam syurgaku. Itu proses. Jadilah apa kita nak jadi. Nak jadi orang paling kaya, silakan, agama Islam tak larang. Awak nak jadi orang yang paling berpengaruh dalam dunia, silakan. Awak nak jadi pemimpin dunia, silakan. Apa saja nak jadi, jadilah. Islam tidak larang. Tapi ingat, kita adalah hamba Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan apa-apa, tak lebih daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita ingat, faham ini, cukup bagi kita sebenarnya. Sesuatu yang kita ingin, kita doa lain, dapat lain. Kita tak akan, ya Allah ya Tuanku, saya minta lain, apa pasal dapat lain? Kita tak akan mengatakan demikian. Sebab kita tahu Allah sendiri menegaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang kamu tak suka satu perkara, itulah yang baik buat kamu. Dan kadang-kadang kamu suka satu perkara, itu yang tak baik buat kamu. Jadi maknanya, bila kita dah kenal tu, kita akan rasa mudah. Sebab kita tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tak akan buat sesuatu yang akan menukarkan sifat kasih sayang Tuhan. Allah tidak bersifat zalim. Wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Allah tak zalim pada hamba-hambanya. Jadi kesimpulannya, kita harus fahamkan, rasakan benar-benar kita adalah hamba Allah. Sebab rasa ni, itu saya katakan bukan satu perkara yang boleh dibuat-buat. Bukan kita boleh buat-buat rasa ni. Ini adalah suatu kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang boleh bicara kenal Tuhan, tapi mungkin orang tu sendiri tak kenal. Seperti orang boleh bicara pasal sabar. Sabarlah. Kita tanya apa makna sabar, dia boleh terangkan S tu apa, A tu apa, B tu apa, A tu apa, R tu apa. Oh, sabar dia boleh pecahkan, macam-macam pecahan. Tapi orang yang cakap pasal sabar, dia sendiri tak sabar. Berbanyak. Seorang ahli sufi, biasa dia ditanya tentang sabar. Masa dia cakap sabar tu, kala jengking sengat kaki dia. Muridnya nampak. Dia kata, Ustaz, ni kala jengking sengat kaki Ustaz, kenapa Ustaz diam aja? Dia kata, saya malu kepada Allah. Saya cakap pasal sabar, nanti Allah kata awak pun tak sabar. Tapi dia kena sengat tak apa-apa. Jangan kita pula pun tak apalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab makrifat tu kita belum ada, ilmu tu kita belum ada. Sayyidina Abu Bakar boleh derma seluruh harta dia, tak ada apa-apa bagi dia. Umar Ibn Khattab pun tak sampai ke peringkat. Dia derma separuh harta dia. Dia kata, saya boleh tandingi Abu Bakar. Ternyata dia pun tak boleh. Abu Bakar lebih. Ini ilmu, ini keredaan, ini rasa. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, perjalanan kita masih jauh lah. Kita belajar, carilah guru-guru yang boleh
bimbing kita, membawa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramallah, sebab masa kita sudah suntuk. Perjalanan kita masih jauh, tapi masa kita dah suntuk. Tanda-tanda kiamat sudah begitu banyak kita lihat. Dunia sudah tua. Sebab itu kita perlu mencari bekal betul-betul untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk apa-apa, bukan ilmu yang kita cari, ilmu yang kita pelajari untuk kita bermegah, tak ada apa sebenarnya. Ini adalah semua untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu belajarlah. Belajar, cari guru betul-betul. Kalau kita nak kerja, kita boleh sembahyang istikharah. Mana kerja yang sesuai untuk saya. Nak berumah tangga, boleh sembahyang istikharah. Teman hidup yang mana satu sesuai bagi saya. Kenapa untuk cari guru dia tak mau sembahyang istikharah? Sembahyang istikharah, sembahyang hajat, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jumpakan kita seorang guru yang benar-benar dapat bimbing diri kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu belajarlah yang lain, tapi mesti nak ada seorang yang dapat benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu ilmu Al-Quran. Memang dah cukup Al-Quran tu, semua segala-galanya ada. Tapi di samping itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diletakkan lagi dalam hati dia bil hikmati, dengan diletakkan hikmah, diletakkan iman dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan keredaan dalam hati Nabi. Maknanya ada suatu ilmu lagi yang dituangkan dalam hati Nabi. Ini dalam hadis disebutkan. Jadi bererti kita ni perlu ada sesuatu yang dapat kuatkan jiwa kita. Kita sampai kita benar-benar mempunyai satu jati diri dalam menghadapi pergolakan hidup yang tak menentu ni. Kalau tidak, kita akan hanyut nanti, waliyahzubillah. Memang kadang-kadang guru ni, ini yang perlu kita faham, kadang-kadang guru dengan murid, kadang-kadang darjat murid ni boleh lebih tinggi daripada guru. Kalau kita ambil contoh macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril. Jibril tu boleh diibaratkan macam guru Nabi lah, sebab dia yang mengajar. Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj tu bila bertanya pun tanya dengan Jibril. Jibril yang beritahu. Seolah-olah Jibril tu bertindak macam guru Nabi. Tetapi darjat Nabi Muhammad dengan Jibril, Nabi Muhammad lebih tinggi. Bila sampai kepada langit yang ketujuh untuk menghadap pada Allah, Jibril pun tak boleh sampai tu tahap. Jadi sebab itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak, supaya Allah beri petunjuk kepada kita. Sebab apa saja yang kita amalkan, apa yang saja kita belajar ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini bekal kita untuk kembali kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah dengan penerangan ringkas ni sama-sama kita dapat manfaat insya-Allah. Dan saya diberitahu ada majlis soal jawab. Ini Al-Imam Syafi'i biasa ditanya satu masa 40 soalan. 40 soalan. Kebanyakannya beliau kata wallahu a'lam bis-shawab. Itu seorang alim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa ditanya soalan, Nabi Muhammad kata tunggu wahyu turun. Macam mana saya nak disoal ni? Tapi tak apalah, saya tengok ada imam semua insya-Allah ustaz. Jadi kita boleh kongsi bersama lah. InsyaAllah kalau ada apa-apa mungkin insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sampai di sinilah apa yang kita bicarakan. Yang penting mudah-mudahan sama-sama kita dapat manfaat. Dan cubalah cari guru yang dapat bimbing kita. Doalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat yang kita dapat amalkan insya-Allah untuk menjadi bekal kita di akhirat nanti. Dan kita dalam berdoa jangan pula lupalah saudara-saudara kita di seluruh dunia ini
Mudah-mudahan sentiasa mendapatkan rahmat dan perlindungan Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Begitulah saudara sekalian penjelasan yang dapat diberikan oleh pada Ustaz. Tapi saya rasa itu adalah garis pandu untuk kita bertanyakan diri kita soalan-soalan yang Ustaz berikan kepada kita. Walau bagaimanapun kita masuk round kedua, Ustaz. Tadi round pertama, kita masuk round kedua. Terdapat pada tangan saya ada beberapa soalan. Tapi sebelum tu Ustaz, saya tadi limbang juga Ustaz minta limau. Saya rasa Ustaz limpah saya tadi rupanya Ustaz nak bikin eksperimen. Sempat juga Ustaz berpantun Jadi sebelum saya mulakan soal jawab, mungkin ada pertanyaan lain yang sebelum saya mulakan daripada kaum-kaum ibu di atas. Kalau ada kertas boleh limpah. Jangan limpah apple tu. Ada? Sampai pun. Bentarlah adik. Terima kasih. Betul-betul dia limpah. Saya ingat dia hang aja. Tapi soalan saya tak sampai 40 Ustaz. Ustaz jangan bimbang, insyaAllah. Okey, bagaimanakah cara yang ringkas tentang penanya orang kafir di mana adanya Allah, sedang mereka menyembah berhala yang mereka nampak? Itu dia soalan yang ditanyakan. Terima kasih kepada yang bertanya. Bila ditanyakan di mana Allah, terutama kalau orang kafir, sebab pada pandangan orang kafir, dia Tuhan Allah itu atau Tuhan, mereka masih menganggap Tuhan itu adalah benda. Sebab itu mereka menyembah patung dan sebagainya. Sebab iman, kepercayaan mereka masih lagi terbatas dalam soal kebendaan. Jadi mereka merasakan Tuhan tu pun macam benda. Sebab itu dia tanya Tuhan kat mana, dekat atas ke, dekat bawah ke, kanan kiri. Tapi bagi kita orang yang beriman kepada Allah, kalaulah pertanyaan itu datang daripada orang beriman, sebenarnya tak patut timbul. Kerana kalau orang mukmin masih bertanya di mana Allah, bererti dia masih lagi merasakan Tuhan itu benda. Sedangkan Tuhan itu bukan benda. Laisa kamitsli syai'un. Tuhan itu tak serupa dengan apa pun. Tuhan bukan benda. Sebab benda kalau kita ambil macam kertas ni, kalau benda dia dibuat daripada suatu bahan, itu benda. Tapi Tuhan tidak dibuat daripada satu bahan. Dia dah memang ada. Yang buat bahan itulah Allah. Jadi bila Allah itu bukan benda, dia tak perlukan tempat. Sebelum ada langit dan bumi, Allah dah ada. Jadi kalau kita katakan Allah ada di langit atau di bumi misalnya, sebelum langit dan bumi ada, di mana Allah? Hanya bagi orang mukmin selalu dikatakan Allah ada di setiap hati orang mukmin. Allah ada di setiap hati orang mukmin. Maknanya sebab dalam hati orang mukmin tu ada kepercayaan kepada Allah, ada ingatan kepada Allah. Seperti seorang yang bercinta, dia mengatakan kau selalu di hatiku. Dia kata pada kasihnya kau selalu di hatiku. Bukan maknanya kasihnya tu keluar masuk dalam hati dia lah. Kasih dia dekat rumah dia, tapi rasa dia. Jadi itulah. Jadi maksudnya bukanlah zat, bukanlah diri. Sebab Allah bukan benda. Jadi Allah tak perlukan tempat di atas atau di bawah, kanan kiri. Dulu ada satu buku-buku lama, buku kuning ni, dia kata apa? Allah dekat, tidak bersentuhan. Kalau Allah jauh, tidak berjarak. Dekatnya Allah tidak bersentuhan, jauhnya Allah tidak berjarak. Kenapa? Betul lah. Sebab dekatnya Allah tak bersentuh. Macam mana dia dekat pun tak sentuh, sebab dia bukan benda. Kalau macam ni, dia dekat, dia boleh sentuh. Dan jarak, tak ada jarak. Kalau cawan ni dia benda, boleh ada jarak, 1 jengkal 2 jengkal.
Allah bukan benda. Sebab itu dikatakan dekatnya Allah tidak bersentuhan, jauhnya Allah tidak berjarak. Jadi kalau orang kafir itu bertanya, kita katakanlah Allah bukan benda. Jadi tidak seperti kepercayaan mereka. Jadi kalau dia nak kata, terangkan saya lebih lanjut, lebih jelas, masuk Islam dululah baru boleh tahu. Macam ni buah ni, saya explain macam mana pun manis lah. Awak nak tanya saya, awak tunjukkan experience saya rasa manis, rasa tak boleh tunjuk. Itu rasa, feeling tu mana boleh tunjuk. Nak makan, nak masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadat, laksanakan perintah agama, jauhi larangan agama, insya-Allah awak boleh tahu. Allah. Okey, terima kasih Ustaz. Ini lagi satu soalan. Ini panjang sikit soalannya. Tambah lagi Ustaz. Saya tak tahu Ustaz, tambah lagi. Ini overtime Ustaz. Okey, soalannya, apa halnya seorang yang tidak reda dengan kehidupannya sebagai manusia? Ada example, dia cakap dia rasa hidup sebagai manusia hanyalah satu ujian kepada satu ujian hingga akhir hayat. Sekiranya maknanya apakah makna, kenapa dia dilahirkan in the first place? Orang putih dia lah sebenarnya. Iya, ini begini. Selalunya bila seseorang itu merasakan kenapa dilahirkan, kadang-kadang satu orang merasakan kenapakah saya diciptakan, kenapa saya dijadikan, kadang-kadang sampai pada peringkat mati lagi bagus. Ada sampai keluhan macam tu, lebih baik mati je. Ini adalah bila seseorang merasakan hidup dia itu seperti dikatakan tadi, dia rasakan masalah dia tak habis-habis. Habis satu ujian, habis satu masalah. Jadi rasa macam mati lagi bagus. Tapi bila kita fahamkan benar-benar, memang hidup ni semua orang akan diuji. Hidup ni memang ujian. Susah dan senang tu adalah ujian. Hanya bagi kita sekarang, macam mana kita menilaikan sesuatu yang kita hadapi. Kita ambil contoh. Bila kita menghadapi suatu masalah, problem, kalau awak nampak dia sebagai suatu masalah, sebagai suatu problem, memang awak akan rasa dia berat. Cuba jadikan, tukarkan masalah tadi, awak jadikan dia sebagai suatu cabaran, bukan sebagai suatu penghalang, tetapi sebagai suatu yang nak challenge awak. Bila kita dapat jadikan dia sebagai suatu yang challenge, yang cabar kita, disitulah kita akan dapat kontak dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah saya, berilah saya hidayat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah saya jalan yang betul, jalan yang lurus untuk menghadapi cabaran. Dan nanti cabaran itu dia akan dapat bertukar menjadi suatu perangsang untuk mendorong awak membuat suatu perkara yang lebih baik. Jadi itu dia punya proses. Kalau kita dapat jadikan demikian, ini kena ada satu kursus hazna, ini sebagai satu gambaran. Dia ada mesti nak ada satu ceramah khas lagi lah, bagaimana kita dapat jadikan masalah itu sebagai suatu cabaran, bagaimana daripada cabaran boleh bertukar menjadi suatu perangsang. Itu dia ada berapa tahap lagi lah, insyaAllah. Mudah-mudahan. Allahuakbar. Soalan seterusnya Ustaz, kertas ni panjang Ustaz, soalan pendek Ustaz, jangan risau. Selesai soalan. Okey, mengenai Nabi Muhammad SAW bertemu Allah di Siratul Muntaha, adakah Allah bertempat? Itu soalan. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidrat, bukan di Sidratul Muntaha sebenarnya, dia di atas lagi, di satu tempat yang malaikat semua tak boleh sampai, yang Nabi Muhammad SAW pun tak tahu, dalam satu keadaan yang tak tahu di mana, macam mana, memang tak tahu dan tak boleh tahu. Kenapa? Kalau nak tahu juga, itu tak sopan namanya. Saya beri contoh. Seorang lelaki dengan wanita bernikah. Dia bernikah. Awak boleh tengok dia nikah. Qadhi nikahkan, awak boleh tengok. Aku terima nikah fulan binti fulan. Semua orang boleh menyaksikan, mengatakan sah. Sekurang-kurangnya 2 orang jadi saksi lah, sah.
Mesti nak ada saksi. Nikah dia awak boleh tengok. Masa katalah sekarang ni pun, serahkan mas kahwin pun ada orang boleh tengok. Sarungkan cincin pun orang boleh tengok. Boleh tengok, boleh ambil gambar. Tapi tak semua part awak boleh ambil gambar, boleh tengok. Masa dia dah berdua suami isteri pun awak nak tengok juga, itu dah melampau tu. Dan orang ni bila sudah bersatu suami isteri pun dia tak boleh cerita pada orang lain. Itu rahsia, tak boleh cerita. Suami tak boleh ceritakan pada sesiapa pun, isteri pun tak boleh cerita. Itu antara dia suami isteri. Itu rahsia. Pecah rahsia, ini bahaya. Jadi macam mana dia bertemu dengan Allah, bagaimana keadaan dia, wallahu alam bisawab. Nak kita sendiri Mi'raj insya-Allah. Orang mukmin pun ada Mi'raj. Nanti insya-Allah lah, mungkin ustaz yang ada ceramah Isra Mi'raj nanti boleh tanya, ustaz, apakah orang mukmin berpeluang Mi'raj? Insya-Allah mungkin dia boleh jelaskan lah. Baik. Ustaz sebut pasal kahwin, timbul pula soal kahwin, Ustaz. Okey Ustaz, Ustaz, saya ingin bertanya, bolehkah manusia rohnya berkahwin dengan orang syurga? Boleh ke? Yang dimaksudkan orang syurga ni siapa? Siapa yang dimaksudkan orang syurga? Maknanya apakah yang dimaksudkan orang yang masuk dalam syurga? Kalau ia maksudnya begitu, ya insya-Allah kalau dah masuk dalam syurga nanti memanglah akan dapat berkahwin dengan orang yang dalam syurga. Dan dalam syurga ni dia bukan roh saja, bukan roh saja yang masuk syurga. Sekarang kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dua unsur, roh dan jasad. Yang dinamakan hidup ialah bila roh tu bertemu dengan jasad, itu dinamakan hidup. Itu dinamakan manusia. Bila jasad saja bergerak, tak ada roh, itu dipanggil apa? Apa namanya? Mayat. Okey. Mayat dah. Okey. Roh aja. Roh aja awak nampak dia bergerak, tak ada jasad. Dia panggil apa pula? Apa dia? Hayat. Roh. Awak nampak roh jalan. Apa dia? Hantu. Hantu tu apa tu? Roh ni roh ni orang ni betul. Saudara kita kata tadi hayat, hidup. Kalau jasad saja itu mayat. Awak kata mayat. Bila roh saja tak ada jasad. Awak nampak dia jalan, tak ada jasad, roh saja. Jadi okey, tak apalah. Bila roh dan jasad bertemu, barulah dinamakan manusia, barulah dinamakan dia hidup. Jadi bila dinamakan mati, dia berpisah. Kemudian jasad ini akan ditanam ke, dibakar ke dan sebagainya, dia akan hancur. Dan akhir zaman nanti, roh ni akan dipertemukan balik dengan jasad tu. Sebab dalam diri manusia ada satu benda yang tak akan hancur di bawah punggung manusia tu. Dia tak akan hancur tu. Dia seperti satu semacam debu macam tu. Jadi daripada noktah, dia daripada dot, satu dot tu dia tak akan hancur. Nanti dia akan jumpa balik. Roh ni akan bertemu. Bila bertemu, dia akan hidup balik. Komplit jasad dengan roh. Jasad dan roh inilah yang akan menerima balasan syurga atau neraka. Dia bukan roh saja. Sebab yang beramal roh dan jasad, bukan roh saja beramal. Kalau roh saja masuk syurga, jasad tertinggal dekat dunia, itu tak adil lah. Sebab yang beramal dua-dua. Jadi mesti roh dan jasad itu sama-sama terasa suka dan duka dia. Jadi yang berkahwin tu pun, kalau dapat berpeluang kahwin di syurga, pun jasad dan roh.
Sebab itu dalam Islam tu dilarang kalau satu orang mengatakan saya tak mau kahwin. Sampai dekat syurga pun terus membujang, apa hal? Jangan jadi masyarakat anti kahwin pula. Perkahwin itu adalah sunnah Nabi. Sama. Okey, saya kira oleh kerana masa tak mengizinkan, saya rasa inilah soalan yang penghabisan pada malam ini. Soalannya, apakah patut seorang itu mengaku dia tidak jahil dalam agama apabila perbuatan buruknya ditegur? Apakah patut seorang itu mengaku dia tak jahil, dia tak bodoh dalam agama, sedangkan dia membuat perbuatan yang buruk? Seorang membuat kesalahan ni, orang buat salah, dia ada beberapa peringkat. Ada orang buat salah kerana dia tak tahu itu salah, itu jahil lah. Ada orang buat salah sebab dia tak tahu itu salah. Ada orang buat salah, dia tahu itu salah, tapi sengaja dia suka buat, itu tak jahil. Dan ada orang buat salah kerana dia dapat untung bila buat salah. Ini yang lagi susah. Orang yang buat salah sebab dia tak tahu itu salah, kita kalau tegur ini salah, InsyaAllah ditinggalkan. Awak buat ni berdosa, ini salah. Oh, saya tak tahu ini salah, saya minta maaf lah. Okay. Dia akan tinggalkan kesalahan dia. Dan ada orang buat salah sebab dia seronok buat salah, dah enjoy buat salah. Ini lagi susah nak tinggalkan daripada orang pertama. Tapi masih boleh kalau kita berikan penjelasan kepada dia tentang azab Allah, tentang sisaan Allah subhanahu wa ta'ala, balasan yang dia akan hadapi, InsyaAllah dia akan berhenti. Yang selanjutnya, yang lebih susah lagi, orang yang buat salah, dia rasa dapat untung bila buat salah. Menipu misalnya, dia punya kerja lain tak ada menipu. Kalau tak tipu, dia rasa saya tak tahu kerja lain, yang saya tertipu je. Atau satu orang selok kocik misalnya, awak selok kocik orang ni berdosa, saya tak tahu kerja lain. Rapat orang, tangan saya pun rapat juga agak kocik dia. Kerja lain saya tak tahu, dia bilang dah terbiasa buat tu. Jadi orang ini kalau tak menyelok kocik orang, dia rasa dia rugi. Orang ini akan lebih lagi susah tinggalkan kesalahan dia. Tapi masih boleh. Dengan apa? Dengan undang-undang lah. Mencuri juga, selok kocik orang, tangkap misalnya. Kalau ikut undang-undang Islam, potong tangan ke dan sebagainya lah. Jadi boleh cegah dia dengan suatu undang-undang. Jadi kesimpulannya dengan apa yang ditanya tadi, memang ada orang yang buat salah bukan kerana dia tak tahu itu salah. Dia tahu, tapi sengaja dia buat salah. Jadi bila kita kata ini salah, dia kata saya tahu ini salah, habis dah tahu pasal buat, saya suka nak buat pula, saya dapat untung buat, begitulah keadaan. Jadi kita cuma beri kesedaran kepada dia bahawa kesalahannya, takutlah kepada hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kena pendengar Ustaz dan soalan-soalan tadi yang dapat jelaskan sebaik mungkin. Dan saya mewakili